This call is now being recorded. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan jurnal yang bertajuk Kewujudan Golongan Anti Sains dalam kalangan pelajar UTHM. Sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya akan perkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Hafizi bin Muhammad Zaki, DF 190084. Saya Muhammad Hafiz Afifi bin Azman, DF 190097. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Fuad, DF 190172. Saya Muhammad Hakim bin Abdul Rahman Adrin, DF 190138. Saya Aidil Danish bin Nur Azam, DF 190143. Saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Jamil, DF 190087. Saya Muhammad Adli bin Hashim, DF 190105. Saya Muhammad Haziq bin Amran, AD 190044. Saya Muhammad Afif bin Muhammad Saleh, AD 190089. Untuk meneruskan pembentangan pada hari ini, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya akan menerangkan isu semasa yang terlibat. Kalau kita lihat di berita ini, dia mengatakan Suhaimi Said mencabar angkasawan negara kita untuk bersumpah bahawa bumi itu bulat sfera. Jadi isu semasa yang pernah menggempakan Malaysia adalah berkenaan dengan seorang bekas penyanyi kumpulan nasyid yang dikenali sebagai Suhaimi Said ini. Kepercayaan mengenai bumi ini rata dan menolak vaksin secara terang-terangan. Perkara ini sangat bertentangan dengan ilmu sains yang sebenar dan sahih. Hujah bagi pendirian beliau hanya disokong melalui perspektif agama tanpa mengambil kira perspektif dari segi sains dan teknologi. Isu ini telah menimbulkan dakwaan bahawa Suhaimi Said seorang yang anti-sains berdasarkan pemikiran dan kepercayaan. Perkara ini juga dapat dirumuskan bahawa terdapat golongan anti-sains yang berada di sekeliling kita. Tanpa saya lengahkan masa lagi, saya serahkan pada slide yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan ini tentang latar belakang kajian ini. Okey, seperti yang kita tahu, metafizik ni merupakan salah satu daripada cabang utama dalam bidang falsafah ni. Okey, metafizik ni berasal daripada perkataan Greek yang mana meta ni bermaksud selepas dan fizik pula bermaksud yang mengenai alam. Jadi maksud metafizik ni ialah perbincangan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Okey, untuk projek ni kami lebih memfokuskan tentang topik hubungan insan dengan alam, di mana salah satu topik dalam cabang metafizik ni. Okey, kajian yang kami buat adalah berdasarkan isu semasa yang berkaitan dengan kes Suhaimi Said yang mana dia menimbulkan topik hangat berkaitan dengan sains. Segala penyataan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahawa Suhaimi Said ni merupakan salah seorang daripada golongan yang menyokong anti-sains ni, yang mana dia menolak sains. Okey. Perkara ini dapat dirumuskan bahawa Suhaimi Said ni menjadi golongan anti-sains kerana dia lebih mempercayai penerangan dari segi agama dan logik berbanding logik akal dan kebenaran sains. Suhaimi Said dia mempercayai bahawa bumi itu rata dan dia juga menolak vaksin. Okey, hasil daripada isu semasa ini dapat disimpulkan bahawa terdapat golongan anti-sains yang wujud di kalangan rakyat Malaysia. Hal ini memberi kerisauan di dalam kalangan pelajar UTHM yang terdedah dengan pengajian ilmu yang berkaitan sains dalam masa yang sama mempraktikkan aktiviti keagamaan. Secara tidak langsung, ia mewujudkan risiko isu anti-sains ini. Okey, perbahasan mengenai isu ini juga telah langsung dibincangkan oleh masyarakat awam yang sebahagiannya menyokong dan sebahagiannya juga ada yang tidak menyokong berkenaan konsep flat earth ni.
Okay, next slide. Flat Earth Society. Okay, mana pertubuhan nama lainnya juga ialah International Flat Earth Research Society. Adalah sebuah organisasi yang memiliki keyakinan bahawa bumi berbentuk datar bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bahawa bumi itu berbentuk bulat. Okey, organisasi tersebut didirikan oleh seorang warga asal Inggeris yang bernama Samuel Shenton pada tahun 1956 dan kemudiannya diteruskan pimpinannya oleh Charles K. Johnson. Okey, isu berkaitan bumi rata ini hangat dibincangkan lebih-lebih lagi dengan berita yang Suhaimi Said telah mencabar angkasawan termasyhur negara Malaysia iaitu Dr. Sheikh Muzaffar untuk membuktikan dan mengangkat sumpah bagi kenyataan Okey, vaksin adalah satu persediaan biologi yang menyediakan pelalian aktif untuk penyakit tertentu. Gerakan anti-vaksin merupakan gerakan yang tidak menyokong penggunaan vaksin dan bertujuan menentang penggunaan vaksin terhadap diri mereka dan keluarga mereka. Gerakan anti-vaksin disifatkan sebagai golongan sesat perubatan. Hal ini berpunca daripada dakwaan sumber vaksin yang tidak halal, di samping suntikan tersebut boleh mendatangkan kesan sampingan yang memudaratkan. Kesan daripada penolakan masyarakat terhadap vaksin, beberapa penyakit cegahan vaksin yang telah berkurang sebelum ni kat Malaysia kini kembali meningkat di Malaysia. Dalam isu ini, Suhaimi Said mempercayai bahawa bacaan selawat dan ayat Al-Quran itu lebih berkesan daripada penggunaan vaksin yang sedia ada ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, saya akan teruskan dengan objektif dan metodologi kajian. Saya mulakan dengan objektif terlebih dahulu. Terdapat beberapa objektif yang telah disenaraikan untuk menyiapkan jurnal ini. Antara objektifnya adalah menjelaskan maksud dan konsep anti-sains dari sudut pandangan falsafah, menghubungkait konsep anti-sains dan hubungan insan dengan alam. Seterusnya adalah mengenal pasti faktor dan kesan pengaruh pemikiran anti-sains dalam kalangan masyarakat Malaysia, dan akhir sekali mengkaji tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar UTHM terhadap pengaruh minda anti-sains kepada kehidupan. Okey, untuk kaedah kajian pula, dalam kajian ini, kumpulan kami telah menggunakan kaedah campuran untuk mengenal pasti metafizik melalui hubungan insan dan alam serta mengenal pasti pemikiran rakyat Malaysia kini berkaitan dengan isu yang telah dikemukakan. Kaedah pertama yang digunakan adalah kaedah kualitatif iaitu kajian literature. Kaedah ini digunakan untuk mencapai objektif pertama dan objektif yang kedua. Kaedah ini juga digunakan merujuk kepada penyelidikan yang lalu untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat berkaitan dengan isu yang dikaji. Kaedah kedua yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif iaitu kajian soal selidik. Kumpulan kami menggunakan soal selidik untuk mencapai objektif yang ketiga untuk mengenal pasti cara pemikiran rakyat Malaysia terhadap isu yang telah dikemukakan. Kumpulan kami menggunakan soal selidik kerana hasil kekuatan soal selidik itu mampu diperumumkan dan hasilnya juga dapat digunakan untuk mendapat tinjauan umum. Okey, sebelum soal selidik itu diedarkan melalui platform Google Form, suatu ujian rintis telah dijalankan untuk memastikan struktur soalan yang telah disiapkan adalah bersesuaian. Okey, ujian rintis ini dijalankan dengan menghantar sampel soalan kepada pensyarah khusus ini untuk dianalisis. Setelah ujian rintis telah dijalankan, barulah soal selidik itu diedarkan. Persempelan soal selidik ini merangkumi golongan mahasiswa dan orang awam. Oleh itu, penggunaan soal selidik ini adalah amat optimis untuk digunakan di dalam kajian ini. Untuk slide seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang selanjutnya.
Okey, jadi saya akan membentangkan hasil kajian. Okey, hasil kajian merangkumi jawapan yang didapati daripada kuesioner yang dibuat menggunakan Google Survey ataupun lebih kita kenali sebagai Google Form. Survey telah diedarkan ke semua platform yang digunakan oleh pelajar UTHM untuk dijawab. Berikut merupakan soalan yang diajukan dalam Google Form tersebut. Yang pertama, responden harus memilih umur dan jantina. Jadi, selepas memilih umur dan jantina, mereka akan menjawab soalan dalam Google Form tersebut. Untuk soalan yang pertama, adakah anda tahu mengenai golongan anti-sains, contoh flat earth dan anti-vaksin? Yang kedua adalah, apakah faktor utama yang menjadi penyebab tercetusnya golongan pemikiran sebegini dalam kalangan rakyat Malaysia? Yang ketiga adalah, pada pandangan anda, apakah kesan daripada kewujudan golongan anti-sains ini? Dan keempat adalah, apakah usaha yang anda rasa perlu dilakukan untuk menangani isu ini? Okey, daripada kajian yang telah dilakukan terhadap 88 responden yang terdiri daripada 60 responden lelaki dan 28 responden perempuan. Kebanyakan mereka berumur 20-an dengan peringkat umur 21 hingga 25 paling ramai dengan 49 responden iaitu 55.7%. Diikuti pula dengan 31 responden yang bersamaan 35.2% adalah berumur 20 tahun dan ke bawah. Sebanyak 6 responden berumur 31 tahun ke atas. Dan selebihnya 2 responden berumur 26 hingga 30 tahun. Jadi, daripada keseluruhan 88 responden, didapati bahawa 67 iaitu 76.1% responden tahu mengenai golongan anti-sains seperti Flat Earth Society dan anti-vaksin. 12 responden mungkin tahu mengenainya dan selebihnya 9 bersamaan 10.2% responden tidak tahu mengenai isu ini. Jadi saya akan meneruskan pembentang yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Adrian dan saya akan membentangkan tentang faktor, kesan dan usaha dalam menerangi golongan anti-sains berdasarkan survey. Okey, kita terus kepada faktor tercetusnya pemikiran anti-sains. Kenapa tercetusnya pemikiran anti-sains? Kerana kecenderungan untuk mempelajari sesuatu hanya melalui beberapa sumber yang terhad saja. Ini kita dapat lihat dalam kes suami Saad yang mengatakan bahawa bumi itu bulat. Suami Saad hanya melandaskan kepada Al-Quran saja dan tidak berlandaskan kepada ilmu sains, menyebabkan suami Saad menyalah tafsir bahawa bumi itu adalah bulat. Yang kedua pula ialah mudah mempercayai sesuatu teori itu tanpa kajian dan pemerhatian yang mendalam. Mereka mempercayai suatu teori itu tanpa melakukan kajian dan pemerhatian yang mendalam. Untuk mengeluarkan sesuatu fakta atau teori, para penyelidikan perlu bertungkus lumus untuk membuat kajian demi kajian dan menghabiskan masa serta dana yang tinggi untuk menjalankan suatu uji kaji. Mereka juga mempunyai kepakaran yang amat tinggi dan luas dalam bidang yang dikaji. Setelah sekian lama membuat pemerhatian, barulah sesuatu fakta atau teori akan diluar-uarkan dan digunakan pakai oleh orang awam. Dan yang ketiga ialah kepesatan media digital dalam menjadi ejen penyebaran ideologi negatif. Disebabkan kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti telefon pintar dan juga media sosial, pemikiran golongan anti-sains ini dapat menyebarkan pemikiran mereka, ideologi mereka dengan lebih meluas, lebih-lebih lagi melalui media sosial. Next slide. Yang kedua pula ialah kesan pemikiran anti-sains. Yang pertama, adanya perbezaan pendapat, pergaduhan dan pertengkaran yang mungkin boleh menyebabkan perpecahan antara masyarakat. Ini akan menyebabkan penyebaran fakta-fakta palsu yang akan menyebabkan masyarakat akan panik dan dia akan serta menimbulkan keadaan huru-hara dalam negara yang menyebabkan risiko keamanan dan juga ekonomi negara. Yang poin yang seterusnya ialah penularan penyakit berjangkit. Sebagai contoh, hal ini kerana terdapat golongan yang dipanggil anti-vaksin yang tidak mahu menerima vaksin.
lebih membimbangkan. Golongan ini terdiri pada ibu bapa yang merisikokan nyawa anak mereka sendiri. Ia bukan saja memberikan kesan kepada diri mereka sendiri, malah turut mengancam kesihatan masyarakat di sekelilingi mereka. Ini slide. Dan poin yang ketiga pula ialah usaha dalam menangani golongan anti-sains ini. Pihak kerajaan yang bertanggungjawab seperti Lembaga Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia boleh menggunakan media massa dan media sosial untuk menyampaikan dan menerangkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan isu anti-sains. Dengan ini, pelbagai lapisan masyarakat boleh dibendung daripada terpengaruh dengan pemikiran anti-sains ini. Pihak kerajaan juga boleh menjalankan kempen-kempen sekerap yang mungkin untuk menarik perhatian masyarakat tentang masalah yang akan timbul apabila terpengaruh dengan pemikiran anti-sains. Yang seterusnya ialah tindakan undang-undang yang ditegas juga boleh dilaksanakan. Seperti dalam mahkamah ada akta penyebaran berita palsu. Ini juga boleh digunakan untuk menghukum penyebaran golongan anti-sains supaya mereka tidak lagi menyebarkan ideologi anti-sains. Dan poin terakhir juga ialah rajin-rajinlah menghadirikan diri ke majlis-majlis ilmu. Tidak kiralah ini majlis-majlis ilmu ni tidak kiralah ilmu agama ataupun ilmu dunia untuk membekalkan diri dengan informasi yang tepat dari pihak kerajaan. Dan juga masyarakat juga perlu memastikan sumber berita yang diterima itu sahih dan juga tidak palsu sebelum menyebarkan agar tidak berlaku salah faham di dalam masyarakat sekeliling. Itu saja daripada saya. Kita terus ke pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Okey, yang terakhir, kesimpulan yang dapat diperoleh daripada kajian ini dapat merangkumi segala aspek penting yang terdiri daripada kesedaran ramai mengenai topik berkenaan isu anti-sains ini. Majoriti daripada kalangan pelajar mempunyai kesedaran mengenai isu anti-sains ini. Punca utama juga dapat dibuktikan iaitu mempelajari ilmu dari sumber yang terhad. Perkara ini perlulah dibaik pulih dengan meluaskan skop pengajian ilmu kepada semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga perlu lebih-lebih lagi kepada golongan pelajar. Mereka perlulah diberi lebih pendedahan kepada ilmu-ilmu baru yang lebih bermanfaat dan bagus untuk masa hadapan. Segala anasi-anasi yang buruk juga dapat dielakkan kerana ilmu merupakan antara salah satu mekanisme yang dapat memberi perlindungan kepada diri daripada mudah ditipu atau dipergunakan. Tiada penyakit yang tiada penawarnya. Justru, rakyat Malaysia terutamanya golongan-golongan muda yang terdiri daripada pelajar-pelajar haruslah membuka minda dan sentiasa bersedia dalam mencari ilmu yang lurus dan betul. Semangat untuk menimba ilmu haruslah sentiasa diterapkan. Ilmu-ilmu yang terpesong haruslah sentiasa dielakkan dan sentiasa berhati-hati agar anasi buruk seperti golongan anti-sains ini merebak kepada pemikiran-pemikiran kita. Maka usaha yang seterusnya perlulah berterusan dan haruslah diterapkan agar kita dapat menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.